أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung muzakarah kita di dalam kitab Al-Mukhtasar Latif pada bab yang menyatakan tentang kefarduan mandi. Faslun fi furudil ghusli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin. Faslun fi furudil ghusli. فروض الغسل شيئان الأول النية وهو أن ينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو فرض الغسل أو نحو ذلك عند غسل أول جزء من بدنه. الثاني غسل جميع شعره الكثيف والخفيف وجميع بشرته حتى ما تحت قلفة الأقلاف. وسننه السواك والتسمية والوضوء قبل الغسل وتعهد المعاطف وتخليل الشعر والدلك والتثليث. Jadi bismillah, hari ini kita akan membicarakan tentang kefarduan mandi. Faslun fi furudil ghusli. Jadi di dalam bab furudil ghusli ini, apa yang dimaksudkan mandi di sini, di dalam fardu ataupun rukun mandi ini adalah yang dimaksudkan di sini adalah mandi wajib dan juga mandi sunat. Jadi dalam mandi sunat juga kefarduan dia ataupun rukun dia sama seperti mandi wajib dari segi i'tidad, dari segi mandi itu diterima dan juga dari segi pahalanya. Jadi fardul ghusli kat sini, rukun mandi di sini adalah untuk mandi wajib seperti mandi raf'ul janabah, mandi raf'ul hadasil akbar seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab-sebab mandi wajib ada 6 ataupun 5, dan juga untuk mandi sunat, contohnya seperti mandi sunat Jumaat, mandi sunat Aid dan juga mandi sunat yang lain. Jadi mandi sunat seperti mandi wajib dari segi kefarduannya, mandi sunat seperti mandi wajib dari segi fardu dan juga rukunnya min haisu i'tidad, dan juga dalam perkara-perkara sunat untuk dari segi ataupun dari sudut kesempurnaan mandi itu. Jadi kemudian mandi wajib, kerana mandi ini kita ada 3 jenis mandi, iaitu mandi wajib, mandi sunat dan juga mandi ibaha, mandi untuk tauzif ataupun tabrik dan sebagainya. Jadi mandi wajib dan juga mandi sunat ataupun mandi selain itu, yang membezakannya adalah niat. Yang kita akan tahu selepas ini. Jadi dia beritahu di sini fardu mandi, furudul ghusli ada 2. Jadi rukun mandi hanya ada 2 sahaja. Rukun mandi wajib hanya ada 2 sahaja. Yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh badan, ataupun di sini diberitahu ghuslu jami'i sya'rihi wa jami'i basharatihi, ataupun dalam ibarah ukhra ta'mimu jami'ul badani. Okey, ta'mim jami'ul badani, basyarah wa sya'rah. Okey, sya'ar dan juga kulit badan kita. Okey, ta'mim. Jadi dalam perkara mandi wajib dan juga sunat hanya ada 2 rukun sahaja, hanya ada 2 fardu sahaja, iaitu niat dan juga meratakan air ke seluruh tubuh badan. Dan kemudian kita masuk dulu yang pertama, iaitu an-niat. Kita masuk dulu yang pertama, iaitu tentang masalah niat mandi wajib ataupun niat sekiranya kita hendak mandi sunat, seperti mandi sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha.
ataupun mandi sunat Jumaat. Jadi yang pertama adalah niat. Jadi diberitahu sini an yanwiya raf'al janabah. Bagi mereka yang ada janabah, maka dia hendaklah meniatkan ketika mandi wajib niat raf'al janabah. Kita dah tahu sebelum ini apakah yang dimaksudkan dengan janabah. Janabah itu adalah dua perkara. Okay, janabah itu adalah dua perkara, iaitu yang pertama apa? Khurujul mani, yang kedua adalah jima'. Jadi dua ni adalah takrif janabah adalah murad kepada maksud janabah, iaitu khurujul mani dan juga jima'. Jadi bagi mereka yang ada raf'ul janabah, khurujul mani ataupun jima', maka sekiranya dia hendak melakukan perkara seperti solat, maka dia perlu mandi. Dan ketika dia mandi, niat yang perlu diniatkan adalah niat raf'al janabah. An yanwiya raf'al janabah. Okay, saja aku mengangkat janabah. Dan kita tahu maksud mengangkat janabah itu adalah mengangkat al-man'u. Mengangkat al-man'a, perkara-perkara yang menghalang seorang yang junub itu daripada melakukan perbuatan seperti solat. Jadi itulah yang dimaksudkan mengangkat janabah. Maksud mengangkat raf'u itu. Ar-raf'u itu maknanya mengangkat hukum janabah, bukan mengangkat janabah zatihah. Jadi itu adalah niat untuk mereka yang ada janabah. Au raf'al hadasil akbar. Sekiranya dia ada hadas yang lain selain janabah, contohnya haid, nifas untuk perempuan, maka dia niatlah yanwi raf'al hadasal akbar. Raf'al hadasal akbar, ataupun diberitahu di sini au fardal ghusli au nahwa zalik, ataupun dia niatkan dengan niat fardal ghusli, mandi fardu ataupun mandi wajib. Mandi wajib. Au nahwa zalik ataupun yang selainnya lah. Okey, ataupun dia niat al-ghuslil, niat raf'ul hadas saja pun boleh. Sekiranya dia itlaqkan hadas, raf'al hadas, maka itu pun sah, itu pun dibolehkan. Kerana sebelum ni kita tahu sekiranya al-hadas, sekiranya fuqaha menulis al-hadas dalam kitab fiqh, maka al-hadas itu sekiranya itlaq, maka murad dia adalah hadas asghar. Itu adalah murad fuqaha dalam kitabah, dalam kitab-kitab mereka. Tetapi sekiranya orang yang An-Nawi, sekiranya dia menyebut hadas sahaja, maka hadas itu sayang sarif ila ma alaihi. Maka apa yang dimuradkan hadas terhadap orang yang bernawi itu adalah apa yang hadas yang ada di atasnya. Contohnya dia ada hadas akbar, maka niatnya itu, murad hadasnya itu akan yang sarif ila hadas akbar. Jadi sekiranya seorang yang mandi wajib dia berniatkan raf'al hadas sahaja tanpa mentaqiqkan hadas akbar, maka ajza'ahu, maka niatnya itu sah dan mandinya itu ya sahlah, sah. Okey, dikira dan dibolehkan, tiada masalah. Yang menjadi masalah sekiranya dia mengitlaqkan al-ghusl, dia tidak mentaqiqkan. Di sini musannif mencontohkan niatnya adalah fardal ghusli, bukan al-ghusl saja, fardha al-ghusli. Maksudnya al-ghuslu itu ditaqiqkan dengan fardu ghusl, ataupun niat lain adaul ghusl, nawaitu ada al-ghusl, ataupun di sini diberitahu nawaitu al-ghuslu an nahwil haid, nawaitu al-ghuslu an janabah. Jadi perkataan al-ghuslu itu, perkataan mandi itu ditaqiqkan. Sekiranya dia itlaqkan nawaitul ghusl, boleh ke tidak? Maka jawapannya tidak boleh. Niatnya itu tidak sah, mandinya itu tidak terangkat. Kerana al-ghuslu itu sekiranya dia itlaqkan, okay, seperti yang saya beritahu di awal tadi, al-ghusl ni ada 3 jenis. Maka tidak ada perbezaan antara mandi itu sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat ataupun mandi ibahah, mandi litanzif, mandi adah. Dan di situ tidak ada tamyiz antara ibadah dan juga adah. Jadi perkataan al-ghuslu sahaja, niat al-ghuslu itu perlu ditakyidkan sama ada fardal ghusli, ada al-ghusli an nahwil haid dan sebagainya. Kerana di dalam ghusli perlu niat, perlu ditakyidkan kerana kita nak membezakan ibadat dan juga adah.
Dan kemudian berbeza al-ghusli dan juga al-wudu. Dalam wudu, dalam hadis asghar wudu, kita boleh niatkan nawaitul wudu sahaja. Nawaitul wudu, tak perlu kita nak taqiqkan perkataan wudu itu sendiri. Nawaitu fardhul wudu, nawaitu ada al-wudu, tak perlu. Kerana apa? Kerana wudu tidak berlaku kecuali ibadat. Al-wudu la yakunu illa ibadah. Tetapi al-ghuslu boleh jadi ibadah, boleh jadi adah, linahwi tanzif atau tabrid dan sebagainya. Dan sebab itulah bezanya itlaq niat wudu untuk hadas asghar dan juga niat itlaq al-ghuslu untuk hadas akbar berbeza. Kerana dalam hadas akbar, al-ghuslu itu perlu ditaqyidkan dengan kalimah al-fardu ataupun ada ataupun al-ghuslu an nahwi syai', an nahwil haid dan sebagainya. Dan seterusnya, begitu juga sekiranya dia taqyidkan niatnya itu, dia niatkan contohnya nawaitu taharah. Okey, ini pun sama dengan kiasnya, sama dengan keadaannya dengan sekiranya dia itlakkan niyatul ghusli. Okey, tak boleh. Kerana at-taharah itu juga boleh jadi ibadat, boleh jadi adat. Jadi dalam fardhu ghusli, dalam bab niat, tidak dibolehkan dalam niat dua niat ini, iaitu nawaitu al-ghusla sahaja dan juga nawaitu taharah sahaja. Tidak boleh. Perlu ditaqiqkan dua kalimah ini dengan sesuatu supaya dapat membezakan antara ibadat dan juga adat. Dan seterusnya, bila kita nak berniat, okey, bila waktunya untuk kita berniat. Okay, kita dah tahu apa yang perlu diniatkan bagi seseorang, seperti orang yang ada janabah dan juga orang yang ada hadas akbar seperti haid, nifas dan juga wiladah, maka dia perlu niat apa yang perlu diniatkan. Tetapi sekiranya salah seorang ataupun orang yang berjanabah, dia berniat hadas haid contohnya, ataupun orang yang haid dia niatkan raful hadas nifas, maksudnya dia niatkan hadas yang bukan hadas dia. Contohnya dia ada hadas haid, dia niat hadas nifas. Apa hukumnya? Maka dibolehkan sekiranya ghalitan, sekiranya dia tersalah ataupun tersilap, maka dibolehkan. Tapi kalau dia sengaja, maka tidak sah kerana ada nau' tala'ub dalam ibadat, maka tidak dibolehkan. Begitu juga sekiranya seseorang itu hadas akbar tapi dia niat hadas asghar. Dia ada hadas akbar tapi dia niat hadas asghar. Adakah terangkat mandi dia? Ia terangkat mandi dia, tapi hanyalah anggota wuduknya selain kepala sahaja. Maksudnya yang lain apa? Yang lain dia perlulah juga niat semula hadas akbar. Dan kemudian kita nak tahu bilakah, kita nak tahu apa yang perlu diniatkan, dan kemudian kita nak tahu di manakah tempat bermulanya untuk kita berniat. Ketika basuhan di mana? Seperti wuduk, disyaratkan, diwajibkan mestilah basuhan ketika niat adalah basuhan di muka. Basuhan di muka kerana kita tahu dalam bab wuduk, anggota wuduk ada 4. Anggota wajib dalam wuduk ada 4. Tapi dalam mandi wajib atau mandi sunat, berapakah anggota untuk mandi wajib juga mandi sunat? Maka anggota untuk mandi dalam bab mandi ini hanyalah ada satu anggota, iaitu apa? Keseluruhan badan kita. Jadi keseluruhan badan ini dikira satu anggota. Jadi bilakah bermulanya tempat untuk kita berniat mandi wajib? Dia kata inda ghasli awwali juz'in min badanihi. Jadi bermula niat itu ketika dia basuh bahagian pertama di badan kita. Tak kisah sama ada di kepala ataupun di pertengahan ataupun dia boleh daripada bawah, daripada kaki. Dia basuh kaki. Yang penting sebelum dia basuh ataupun ketika basuhan pertama dia niat. Sama ada di atas, di pertengahan, di depan atau di belakang, di bawah. Tak kisah. Di mana-mana boleh. Kerana apa? Kerana anggota mandi, keseluruhan badan kita ni adalah satu anggota mandi. Cumanya, afdalnya, sunatnya, bermula niat itu ketika di kepala. Tapi kalau dia mula dari bawah tak ada masalah, okay? Tetap sah niatnya. Cuma yang menjadi masalah sekiranya dia terlupa niat ketika dia mula-mula basuh mandi,
dia dah basuh kepala, dah basuh separuh badan. Kemudian sampai ke pinggang barulah dia teringat yang dia perlu niat. Maka ketika di pertengahan badan barulah dia niat raf'al hadas. Kemudian dia selesai, dia habis dia keluar mandi. Jadi sebenarnya hanya bahagian ke bawah, badan ke bawah, pinggang ke bawah saja yang terangkat hadasnya, tetapi bahagian atas tak terangkat hadasnya. Maka apa perlu dibuat? Dia perlu ulang basuhan semula. Jadi basuhan bawah dah terangkat, dia perlu ulang semula apa yang sudah dibasuh, kerana apa yang dibasuh di awal itu tidak berniat. Dia lupa untuk niat. Jadi kesimpulannya, permulaan untuk niat mandi wajib adalah ketika pembasuhan pertama badan, sama ada di awal badan kita ataupun di akhir badan kita. Cuma yang sunatnya bermula daripada kepala. Jadi sunat mandi itu mula basuhan kepala dan juga muka bahagian atas lah. Kemudian kita basuh bahagian kanan. Okey, ini kanan saya ya. Bahagian kanan di hadapan dan juga bahagian kanan di belakang. Kemudian basuhan kiri di hadapan dan juga bahagian kiri di belakang. Okey, ini adalah sunat dalam mandi. Sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat. Okey, mandi wajib ataupun mandi sunat. Jadi seterusnya seperti di sini, lianna al-badana fil ghusli ya'tabir udwan wahidan. Kerana badan dalam bab mandi ini adalah seperti ya'tabir udwan wahidan, seperti satu anggota. Jadi mana-mana pun kita nak mulakan tak ada masalah. Seterusnya, okey, masalah di sini. Okey, ini sudah dibetulkan. Okey, kemudian kita nak sebut sikit tentang masalah. Kita masuk dulu rukun yang kedua. Okey, rukun yang kedua, al-asani ghuslu jami'i sya'rihi al-kasif wal khafif wa jami'i basharati hatta ma tahta qulfatil aqlaf. Kita masuk rukun yang kedua. Okey, rukun yang pertama niat. Selesai. Kita dah tahu apa yang perlu diniatkan. Okey, yang paling senang raf'al hadas. Ataupun nak takkidkan boleh raf'al hadas akbar. Okey, jangan asghar kerana tidak terangkat ke semua anggota badan. Raf'al hadas akbar ataupun fardal ghusli. Kalau nak guna perkataan ghusl mestilah perlu ditakyidkan. Kemudian rukun yang kedua pula, kita pindah ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah ghuslu jami'a sya'rihi. Okey, ghuslu jami'i sya'rihi. Okey, ghuslu ataupun yaghsilu jami'a sya'rihi. Jadi ataupun disebut ta'mimul ma' 'alal badan. Okey, meratakan air ke seluruh tubuh badan. Sya'ar wa bashar. Kulit badan dan juga rambut ataupun kepala, ke seluruh tubuh badan kita. Sama ada kasif ataupun khafif. Okey, bulu-bulu kita sama ada tebal ataupun nipis. Okey, janggut ke rambut yang mana tebal ataupun nipis perlu masuk air. Dan kemudian diberitahu di sini wa jami'i basyarah, keseluruhan kulit, hatta ma tahta qulfatil aqlaf, sehingga kan sehingga kan di bawah aklaf orang, kulfatul aklaf ni orang yang belum berkhatan, untuk lelaki lah, di zakar dia. Jadi air perlu dimasukkan di dalam kulit yang belum berkhatan. Kerana apa? Kerana orang yang berkhatan ni sunat untuk dibuang kulitnya, sehingga kan air di dalam kulfahnya itu pun wajib dimasukkan. Kalau tidak, mandi dia tidak sempurna. Dan kemudian rambut untuk perempuan contohnya, ataupun siapa rambut, sekiranya rambutnya itu munaqid ataupun rambutnya munaqid ni apa ya, keriting ataupun tersimpul-simpul. Sekiranya tersimpul tu sendiri, seperti orang-orang yang memang rambutnya memang tersimpul-simpul, maka tidak perlu dia leraikan rambut dia, kerana dia rambutnya itu munaqid binafsihi, kerana ada masyaqqah. Tapi kalau rambutnya terikat dengan sebab dhafair, dia buat toncang, dia ikat rambut dia, sekiranya air tidak masuk ke dalam batin rambut, maka wajib dia leraikan. Jadi dalam masalah rambut yang bersimpul ini, kita ada dua keadaan. Sama ada dia tersimpul dengan sendiri, memang rambutnya semula jadi keriting 99, ataupun rambutnya itu dia ikat, dia yang simpulkan, buat dhafair ataupun sebagainya. Sekiranya rambut itu memang semula jadi seperti itu,
maka tidak wajib dileraikan. Maksudnya tidak wajib dia ditegakkan dan sebagainya, tak perlu. Tetapi kalau rambutnya terikat dengan fa'al dia, maka sekiranya air tak masuk ke dalam rambut, maka wajib dileraikan rambut tersebut. Dan perlu kita tahu di dalam bab taharah ataupun secara khusus yang kita belajar sekarang ini, yang kita muzakarahkan sekarang ini tentang bab mandi, yakfi, cukuplah ghalabatiz zon fi taharah. Tidak perlu sampai had yakin. Maksudnya ghalabatiz zon, air itu sudah sampai ke seluruh tubuh badan, sudah cukup. Okey. Kemudian seterusnya jami' basyarah ini di mana sudut-sudut sukar yang sukar terkena air, ataupun di bahagian-bahagian badan yang air ghalabatiz zon kita susah untuk ataupun tak sampai. Contohnya apa? Di ketiak. Okay, kalau kita mandi dalam keadaan macam gini saja, tangan tertutup, maka boleh jadi air tidak masuk dalam ketiak kita. Maka air tidak kena di sebahagian tubuh badan kita. Begitu juga di lutut, di belakang lutut, di bahagian jari-jari ini yang berlipat. Jadi kita kena pastikan segala kulit tubuh badan kita kesemua terkena air. Begitu juga dengan kubur juga dubur kita. Lelaki juga perempuan. Okay, kita perlu duduk sedikit ataupun cangkung sedikit untuk kenakan air di bahagian dubur. Kerana mungkin ketika kita berdiri, punggung kita rapat, maka air tidak masuk di celah-celah apa yang wajib air itu kena. Jadi kita perlu pastikan air kena ke seluruh tubuh badan kita. Okay, khususnya di bahagian-bahagian yang sukar yang saya sebutkan tadi lah, ketiak, dubur kita. Ataupun kalau orang yang badan besar, sekiranya kulit perutnya tu berlipat, ada tabak, maka dia perlu buka satu-satu tingkat perut dia supaya air kena ke seluruh kulit. Dia kena pastikan. Begitu juga telinga. Okay, telinga ni kadang-kadang kita tak perasan air ni tak rata kerana ini adalah zahir telinga. Air ni tak masuk dalam celah-celah telinga ini. Jadi apa perlu dibuat? Okay, sunatnya ataupun cara yang sunatnya, kita ambil air, okay, air tak kat tangan kita, kemudian kita letakkan telinga itu di tangan. Supaya kita nak pastikan aqrab ila siqah annal ma yasilu ila jami'il uzun. Kita nak pastikan supaya air itu sampai ke telinga kita. Jadi bukannya kita ambil pipe, kita letak kat situ. Okay, mungkin akan beri mudarat dan sebagainya. Jadi cara yang disunatkan adalah letak air di pergelangan, di tapak tangan, kemudian kita letakkan telinga di tangan kita, supaya kita nak yakin supaya air itu membasahi ke seluruh zahir telinga kita. Dan juga sudut-sudut yang lain lah, ketiak dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Penggunaan sabun, penggunaan shampoo, tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi sekiranya nak digunakan, tiada masalah. Cumanya yang paling penting, air itu diratakan ke seluruh tubuh badan kita. Kemudian ada satu masalah dalam bab mandi ini. Okay, masalah yang disebut daqiqah ataupun daqiqatud daqiqah. Okay, ada dua masalah dalam bab cara mandi ataupun fardu mandi ini, iaitu pertama dipanggil daqiqah, yang kedua daqiqatul daqiqah. Secara asasnya kita tahu sekiranya seseorang ada hadas akbar, maka sekiranya dia mandi wajib, maka sekiranya dia mandi wajib, maka hadas asghar dia akan terangkat sekali dengan hadas akbar. Maksudnya yang saya nak beritahu di sini adalah hadas asghar yang dariju ma'al hadasil akbar. Jadi seorang yang mandi wajib, selepas dia mandi, dia boleh terus melakukan solat dan sebagainya. Dia tak perlu berwuduk sekali lagi kerana hadas asghar yang darij. Jadi dia terangkat sekali dengan hadas akbar. Cuma masalah daqiqah dengan daqiqatul daqiqah ini, sekiranya ketika dia mandi, dia membuat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya terkeluar sesuatu daripada dubur, kentut, perkara paling mudah. Ataupun dia memegang kemaluan dia, kubur ataupun dubur, dengan telapak tangan dia. Jadi di situ telah berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Dan di mana lepas dia mandi, tidak terangkat hadas asghar dia kerana hadas asghar dia terbatal, maka dia perlu ulang wuduk. Tapi dalam mandi, secara asasnya, selepas dia mandi, sekiranya dia tidak melakukan perkara tersebut, dia boleh terus solat dan sebagainya. Jadi masalah daqiqah ini adalah masalah yang
disunatkan ketika awal mandi, dia kena basuh mahal istinja dia. Dan ketika dia basuh mahal istinja dia ini, dia niat raf'ul hadas untuk mahal istinja dia ataupun asafil dia, ataupun kita sebut asafil lah, okay, kubur juga dubur. Kita niatkan raf'ul hadas untuk asafil dia ataupun kubur juga dubur. Okay, di sini diberitahu masalah ad-daqiqah. Okay, saya bacakan sekejap. Wahiya annahu inda likhtisali yanwi raf'al hadas wa yabda awalan bimahalli al-istinja kay la yahtaju ila massihi ba'da dhalika fayanqudul wudu' au kulfa fi lafi khirqah ala yadihi. Jadi ketika dia mula-mula nak mandi wajib, dia niatkan raful hadas akbar, kemudian dia basuh tempat istinja dia dulu. Dia basuh tempat istinja dia dahulu, okey, asafil dia dahulu. Dan ketika dia basuh mahal istinja, maka apabila tangan dia menyentuh kubur hingga dubur, maka hadas di tangan tidak terangkat. Kemudian dia perlu lagi niat sekali lagi raf'ul hadas akbar. Jadi sekiranya dia niat ketika membasuh mahal istinja, masalah itu dipanggil masalah daqiqah. Jadi bagaimana dia nak selesaikan ataupun mukhallas daripada perkara ini, sama ada dia ketika dia basuh istinja, dia pakai khirqah, dia balut tangan dia dengan sarung tangan ataupun dengan kain. Jadi ketika dia basuh kemaluan dia, kulit dia tidak terkena kemaluan dia. Ini salah satu cara untuk supaya hadas tangan dia, supaya tangan dia hilang juga hadas. Okey, kemudian sekiranya ada cara kedua, ketika dia basuh istinja, ketika dia basuh tempat asafil dia, dia taqyidkan raf'ul hadas akbar an asafil, an kubul wa dubur. Jadi ketika dia niat seperti itu, maka hanyalah kubur dan juga duburnya sahaja terangkat hadas akbar. Kemudian dia niat sekali lagi ketika dia basuh kepala, hadas akbar an jami'il badan. Dan ini perkara yang kedua yang saya sebutkan ini, inilah dipanggil masalah ad-daqiqatu ad-daqiqah. Ad-daqiqatu ad-daqiqah. Jadi perbezaan daqiqah dengan daqiqatu daqiqah, ad-daqiqah dia berniat raf'ul hadas akbar ketika dia basuh istinja. Dan sekiranya dia berlaku sedemikian, maka hadas tangan dia tidak terangkat kerana dia memegang kemaluan dia dan dia perlu niat sekali lagi. Adapun sekiranya dia taqyidkan raf'ul hadas akbar an asafil, kemudian seterusnya baki badan dia niat sekali lagi, maka ini dipanggil masalah daqiqah dan kemudian hadasnya akbarnya terangkat ke seluruh tubuh badan dan tidak perlu dia berwudu. Apapun sekiranya seorang itu hendak berwuduk juga selepas mandi, contohnya dia mandi raf'ul hadas akbar, kemudian dia pegang kemaluan dia, okay, adi dia buat mandi biasa macam mandi tanzif, kemudian lepas mandi dia wuduk sekali lagi. Dan itu juga yang paling afdal. Kerana apa? Kerana hatta walaupun hadas asghar yang dari semua hadas akbar, ulama mengatakan bahawa wuduk juga menjadi perkara sunat selepas mandi ataupun sebelum mandi. Kerana apa? Supaya khuruj min khilaf, ulama yang mengatakan hadas asghar la tandarij, dan juga masalah janabah mani, khurujul mani itu membatalkan wudu. Sekiranya dia punya hadas akbar, tajarrada an hadas asghar. Maksudnya dia ada hadas akbar tapi tidak ada hadas asghar. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita belajar sebelum ini, khurujul mani sita suwar ataupun samani suwar, khurujul mani lahu hadas akbar walakin mutawaddi. Maksudnya dia ni berwuduk, dia ada asghar tak ada tapi dia wajib mandi. Okey, contohnya seperti dia keluar mani dalam keadaan nazar wa fikir dan sebagainya. Okey, itu adalah masalah daqiqah dan juga daqiqatu daqiqah. Jadi ketika dia membasuh ke seluruh tubuh badan dia,
sekiranya dia hendak ataupun dia tak nak untuk berwuduk selepas itu, maka sama ada dia mentakkidkan niat ketika dia basuh mal istinja dengan raf'ul hadas an asafil, kemudian dia basuh keseluruhan tubuh badan dia dengan niat lain, ataupun dia niat saja raf'ul hadas akbar, tapi ketika dia memegang kemaluan dia membalut tangannya dengan khirqah ataupun dengan sarung tangan dan sebagainya. Jadi apa-apa cara pun boleh. Ataupun yang paling senang, dia malas nak apa-apa, dia nak balut tangan ke apa, masyaqqah bagi dia mandi adi biasa, raful hadas akbar, pegang kemaluan, bersihkan kemaluan dengan tangannya, kemudian dia ambil wuduk selepas itu. Okey, itu pun tiada masalah. Jadi itulah dia rukun yang kedua, iaitu ta'mimul ma' ala jami'il badan, ataupun ditulis di sini ghuslu jami'i sya'rihi al-kasif wal khafif wa jami'i basharatihi hatta ma tahta qulfatil aqlaf wa hatta al-azfar. Okey, kuku-kuku ni pun perlu dipastikan air masuk ke dalam kuku. Dan kemudian apa yang dikecualikan dalam bab mandi ini adalah beberapa perkara yang batin, seperti batin fam. Ya, kenapa saya sebutkan perkara dikecualikan? Kerana dalam bab an-najasah, batinul fam hukumnya seperti zahir. Kerana najasah ni aghlaz, maka dia perlu bersihkan najasah di mulut dia. Walaupun dia di batin, tapi dalam bab najasah perkara itu wajib dibersihkan. Tapi dalam bab mandi tak perlu air masuk ke dalam batin fam. Kemudian batin anf, kemudian batin farj, kemudian apa lagi? Bulu-bulu di dalam hidung, sya'ar bi batin anf, walaupun dia terkeluar, kita tak perlu kita masukkan air ke dalam hidung. Kemudian rambut tadilah. Okey, rambut tadi batin aqdi sya'ar. Sekiranya rambut itu terikat sendiri ataupun terikat dengan fa'il an-nawi tersebut. Kemudian bila dah meratakan air, itulah beberapa perkara yang dikecualikan daripada air masuk. Okey, batin fam, batin ain dan juga batinul faraj. Itu adalah rukun yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Kemudian kita masuk dalam perkara terakhir, iaitu wasunanuhu. Okey, ada yang saya terlepas tak? Sekejap ya. Okey, dalam di sini disebutkan faedah tentang masalah aqlaf. Masalah aqlaf ini orang yang tidak berkhatan, orang yang belum berkhatan. Jadi dia beritahu di sini wa huwa syakhsun alladhi lam yakhtatin wal khitan wajib kama huwa ma'lum ba'da al-bulugh. Fa hukmul aklaf al-hayy annahu yajibu isalul ma' ila ma tahta qulfatihi. Fa in ta'azzara al-ma' ilaiha, sekiranya air sukar untuk masuk dalam bahagian kulfah zakar dia, macam mana? Salla kafaqidit tahurain. Jadi indal, di sini ada dua pendapat, perbezaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Imam Romli mengatakan sekiranya orang yang aklaf ini, yang belum berkhatan ini, sekiranya dia ada mandi wajib dan kemudian air tak masuk dalam bawah kulfah dia, maka dia ni sembahyang seperti faqidu tahurain. Maksudnya apa? Dia sembahyang seperti orang yang faqidu tahurain alaihi i'adah, sehinggalah dia berkhatan. Kemudian dia qada, selepas dia berkhatan, dia mandi dan qada semua solat-solat dia yang dilakukan ketika dalam keadaan belum berkhatan. Ini adalah pendapat Imam Romli. Adapun pendapat Ibnu Hajar, dia tidak sembahyang seperti faqidu tahurain, dia wajib mandi, dan kemudian apa yang air yang tak masuk di dalam kulfah dia gantikan dengan tayammum. Maksudnya dia perlu mandi juga dan dia perlu tayammum. Imam Ramli tadi sembahyang seperti faqidu tahurain, tak perlu mandi, tak perlu apa, sembahyang li hurmatil waqt wa alaihi ada. Dan kedua-dua ni ini Ibnu Hajar dan Imam Ramli, kedua-duanya perlu qada. Okey, perlu qada dan perlu i'adah solatnya selepas dia berkhatan. Ini adalah di sisi untuk mereka yang hidup. Adapun untuk mereka yang mayat atau mereka yang mati, amal mayyit fayughassal, wajib mandikan juga, summa yuyammam, tayamumkan dia untuk menggantikan apa yang untuk menggantikan air yang tidak masuk di dalam kulfah dia. Kemudian wa yusalli alaihi wa yudfan. Di sinilah berlakunya khilaf. Indah Ibnu Hajar, maka semayangkan dia
dan kemudian kafankan dia, ataupun kafankan dia kemudian solatkannya. Adapun Imam Romli berkatakan selepas kita dah mandikan, wala yusalla alaihi, dan kita tidak solatkan dia. Tapi lepas dah mandi, lepas dah kafankan, tak perlu solatkan dia. Kemudian yudfan, kemudian kita kebumikan. Kerana apa? Kerana ada najasah, ataupun kerana mandinya itu tidak sempurna, kerana air tidak masuk di dalam kulfah dia. Jadi Imam Romli ni lebih syadid lah. Okey, kerana dia tidak perlu disolatkan. Kerana apa? Kerana wuduk mandi dia tidak sempurna. Tapi di sini pendapat Ibn Hajar lebih apa yang nak sebut? Lebih kita guna pakailah kerana menjaga muruah ataupun menjaga adat ataupun maruah mayat lah. Kita mandikan, kemudian apa yang tidak boleh, air yang tak masuk ke dalam kulfah itu kita ganti dengan tayamum. Kemudian kita solatkan seperti biasa, kemudian yudfan seperti biasa. Itu adalah untuk orang yang mayit. Okay, seterusnya, perkara yang terakhir dalam bab mandi iaitu sunan. Dalam sunat mandi ini, ulama mengatakan bahawa terlalu banyak sehingga disebutkan dalam Imam Tirmizi menyebutkan dalam hasyiah dia kata apa, sehingga kan sebahagian ulama menyebutkan ada lebih kurang 28 perkara sunat, 28 perkara sunat atau bahkan lebih. Jadi perkara sunat yang disebut ni kita tidaklah sebutkan semua. Jadi kita sebutkan apa yang disebut dalam ini. Yang penting kita amalkan dan kita buat semua perkara-perkara sunat ini semampu kita. Jadi yang pertama adalah as-siwak. Okey, wasunat as-siwak. Jadi sebelum mandi kita sunatnya siwak, seperti wuduk juga. Okey, kita sebelum mandi kita siwak. Kemudian tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dalam tempat yang kotor ataupun hammam, azakumullah, kita niat dalam hati. Niat dalam hati, dan juga pahalanya sama seperti pahala kita melafazkan dengan lisan kita. Kemudian yang seterusnya adalah al-wudu qabla al-ghusli. Ini yang tadi saya beritahu, mandi, berwuduk sebelum mandi. Walaupun mandi wajib dia itu tajarrada an hadasil asghar. Mandi wajibnya itu dia hanya ada hadas akbar dan tidak ada hadas asghar. Okey, macam mana surahnya? Itulah surah yang 6 ataupun 8 surah orang yang khurujul mani, tetapi dia wajib mandi, tapi dia tidak ada hadas asghar. Okey, tidak ada hadas asghar. Yang seperti contohnya nazar ataupun fikir ataupun naum mumakin. Dia tidur dalam keadaan mumakin, kemudian khurujul mani. Jadi alaihil ghusl, tetapi dia ni dia ni tidak ada hadas asghar. Okey, tidak ada hadas asghar. Jadi wuduk sebelum mandi itu adalah perkara sunat. Kerana khuruj min khilaf yang mengatakan khuruj min khilaf yang mengatakan adamu indiras asghar minal akbar. Sekiranya dia tidak melakukan wuduk sebelum mandi, maka disunatkan dia untuk wuduk selepas mandi. Tapi kalau dia tak wuduk boleh, tidak ada masalah, kerana hadas asghar yang dari semua hadas akbar. Dengan syarat ketika mandi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, seperti menyentuh kemaluan ataupun terkeluar sesuatu daripada tubuh badan. Terkeluar sesuatu daripada kubur juga dubur, kentut dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Kemudian seterusnya perkara sunat, ta'ahudul ma'atif. Ta'ahud ma'atif, tempat-tempat yang sukar untuk yang kita rasa air sukar untuk diratakan di bahagian itu. Seperti yang tadi saya beritahu, ketiak, kulit perut, sekiranya mereka yang gemuk, kemudian kulitnya berlapis ataupun terlipat, maka kita perlu tegangkan supaya air masuk ke seluruh kulit badan ataupun kulit perut. Dan kemudian seterusnya perkara sunat takhlilu sya'r, takhlil. Kita takhlil, kalau janggut takhlil macam inilah, kalau rambut pun sama, kita takhlil. Kita ambil air, kita takhlil, masukkan air ke dalam celah-celah rambut. Okay, ini juga perkara sunat dalam mandi, seperti juga dalam bab wuduk, takhlilu sya'r. Kemudian adalku. Okey, dalku. Okey, ni pun khuruj binal khilaf. Okey, adalku ni kita nilah membasuh ataupun adal lah. Okey, dal. Maksudnya kalau kita buka pipe, okey, mandi pakai douche ataupun kita panggil douche lah. Mandi pakai shower.
kita letak gitu je. Kemudian kita niat, kemudian kita letak kepala kita, tak tangan kita, tak ada masalah. Tak perlu kita urut ataupun kita dalk lah. Tapi sunatnya kita adal. Okay, kita ratakan air, kita urut, pastikan air itu sampai ke seluruh badan kita. Ini adalah perkara sunat adalku. Kemudian at-taslis, membuat basuhan itu 3 kali. Jadi kaifiat atau mandi yang sunat, yang terafdal yang saya sebutkan, yang paling afdal adalah pertama basuhan daripada atas kepala, rambut juga kepala, kemudian basuhan belah kanan di bahagian hadapan, kemudian bahagian belah kanan belakang. Okay, kanan hadapan, kanan belakang, kiri hadapan dan juga kiri belakang. Nah, kemudian kita ulang 3 kali. Sama ada nak basuh setiap bahagian 3 kali ataupun kita buat depan, belakang, kanan, kiri, kemudian kita ulang depan, belakang 3 kali boleh. Tidak ada masalah. Dan kemudian sekiranya dia mandi dalam in-rimas, dia mandi dalam kolam ataupun dalam laut, maka dia menggerakkan badannya 3 kali pun sudah dikira at-taslif. Kemudian yang terakhir dalam perkara sunat yang tak disebutkan di sini, tapi saya rasa perkara ini penting adalah wa min sunanihi alla yaqtasil min khurujul mani qabla al-baul. Siapa yang mujib dia al-wusli itu khurujul mani, maka disunatkan dia baul dulu. Dia kencing dahulu baru dia mandi. Kerana apa? Kerana takut selepas dia dah mandi wajib, tiba-tiba keluar air mani lagi. Kerana ada baki air mani di dalam zakar dia. Jadi dalam perkara sunat bagi mereka yang ada janabah ini, maka disunatkan dia untuk kencing dahulu, al-baul dulu, kemudian barulah dia mandi wajib. Itu saja perkongsian dan juga muzakarah kita untuk hari ini. Jazakumullah ta'ala khair ala istima'ikum. Man indahu su'al atau istifsar atau ziyadah al-bayan an al-fakir, okey, boleh kongsikan kepada kita supaya kita sama-sama muzakarahkan, supaya kita sama-sama sekiranya ada yang tersilap ataupun perlukan penjelasan, kita jelaskan sekali lagi. Wallahu a'lam wa ahkam. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk fasal yang seterusnya dalam kitab Mukhtasar Latif ini, iaitu tentang faslun fi syuruti taharah minal hadasain. Okay, syurutut taharah minal hadasain. Dan juga tentang insya-Allah tentang masalah ma. Okey, wallahu a'lam wa ahkam wa jazakumullahu ta'ala khair. Nastaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.